Salam, saya Malar Arasi, anak perempuan Sundaram dari Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Kajian ini telah saya laksanakan bersama-sama dengan rakan saya, T.S. Dr. Aizul Farid bin Mansor, Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Tajuk kajian kami ialah keberkesanan menggunakan bimbingan instructional impact cycle dalam menghasilkan satu sesi PDP bermakna mata pelajaran reka bentuk teknologi sekolah rendah melalui pentaksiran bilik darjah. Sebagai pendahuluan, pentaksiran bilik darjah merupakan satu transformasi dalam sistem penilaian pendidikan di Malaysia yang sedang giat dijalankan di sekolah rendah dan menengah. PBD merupakan kaedah pentaksiran yang bersifat autentik dan holistik serta lebih berfokuskan kepada perkembangan pembelajaran murid dan bukan lagi berorientasikan peperiksaan. PBD melibatkan pentaksiran untuk pembelajaran, pentaksiran sebagai pembelajaran dan pentaksiran tentang pembelajaran. Pentaksiran untuk pembelajaran merupakan sebahagian daripada proses PDP dan maklumat yang diperolehi daripada pentaksiran ini dapat digunakan untuk merancang strategi atau langkah seterusnya dalam pengajaran ke arah meningkatkan pembelajaran murid dan tahap penguasaan mereka. Pernyataan masalah. Dalam pelaksanaan PBD, guru memainkan peranan penting kerana guru merupakan kumpulan yang akan mengupayakan proses PDP yang berkesan. Namun, permasalahan yang timbul di sekolah rendah adalah sejauh manakah pelaksanaan PBD tercapai dengan sempurnanya dari aspek tahap sediaan guru untuk melaksanakan PDP seharian. Guru merupakan individu yang bertanggungjawab dalam mengenal pasti kebolehan, penguasaan, kemajuan dan pencapaian murid dengan menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, merancang PDP yang menarik dan menentukan kaedah pentaksiran serta membina instrumen pentaksiran, melaksanakan pentaksiran, merekod hasil pentaksiran, menganalisis maklumat, melapor dan membuat tindakan susulan. Guru juga memerlukan kemahiran dalam aspek membina instrumen pentaksiran, melaksanakan pentaksiran, merekod hasil pentaksiran, menganalisis maklumat, melapor dan membuat tindakan susulan. Bagi menjadikan guru mahir dalam semua aspek PBD, terutamanya dalam merancang PDP yang berkesan dan melaksanakan PDP dengan baik, maka bimbingan telah dilakukan oleh guru besar, penolong kanan dan ketua panitia terhadap guru-guru. Namun, keberkesanannya belum dapat ditentukan. Maka, kajian ini dilaksanakan untuk menentukan keberkesanan bimbingan instructional, the impact cycle, dalam menjadikan guru mahir merancang dan melaksanakan PDP dalam PBD. Bagi literature reviewnya, kami telah menggunakan model kitaran bimbingan instructional Gymnite yang dikenali sebagai the impact cycle. Impact cycle ini merangkumi 3 peringkat. Peringkat pertama ialah kenal pasti atau identify, di mana kita akan kenal pasti kelemahan awal dalam sesi PDP. Peringkat yang kedua ialah belajar atau learn. Guru akan belajar daripada modeling yang dibuat oleh pembimbing. Dan peringkat yang ketiga ialah meningkat atau improve, di mana guru akan menjadi lebih mahir selepas mendapat bimbingan. Objektif kajian ini adalah meneroka keberkesanan bimbingan atau coaching dalam menggalakkan
seseorang guru menjadi mahir dalam merancang dan melaksanakan PDP yang bermakna. Yang kedua, mengkaji keberkesanan bimbingan instruksional The Impact Cycle dalam menjadikan guru mahir merancang dan melaksanakan PDP yang bermakna melalui PBD. Persoalan kajian. Secara khususnya, persoalan-persoalan kajian adalah sejauh manakah bimbingan atau coaching secara umumnya dapat menggalakkan seorang guru menjadi mahir dalam merancang dan melaksanakan PDP yang bermakna. Yang kedua, sejauh manakah bimbingan instruksional atau kitaran bimbingan instruksional Gym Night atau yang dipanggil sebagai The Impact Cycle dapat menjadikan guru mahir dalam merancang dan melaksanakan PDP yang bermakna dalam PBD. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian. Kajian ini memilih kaedah kualitatif melalui pendekatan kajian kes. Hal ini kerana kajian kualitatif tidak memerlukan responden yang banyak tetapi memperolehi maklumat yang berkualiti dengan memberikan tumpuan terhadap sampel yang kecil dalam satu kumpulan. Bagi persampelan pula, sampel kajian terdiri daripada seorang ketua panitia mata pelajaran RBT di sebuah sekolah rendah yang menjadi pembimbing dan seorang guru RBT di sekolah yang sama yang telah dibimbing. Instrumen kajian. Kajian ini menggunakan dua kaedah pengumpulan data iaitu temu bual dan analisis dokumen. Untuk temu bual, soalan temu bual telah diambil daripada Toolkit Bimbingan Instruksional The Impact Cycle. Manakala dokumen yang telah dianalisis ialah penulisan refleksi oleh guru RBT. Refleksi ini juga telah menggunakan format yang terdapat dalam Toolkit Bimbingan Instruksional The Impact Cycle. Bagi RPH pula atau rancangan pengajaran harian, ia merupakan format yang sering digunakan di sekolah-sekolah untuk pengamalan pentaksiran bilik darjah. Dapatan kajian. Sebelum bimbingan, guru tersebut telah menulis objektif PDP-nya hanya sebagai dapat memahami bagaimana menyelamatkan diri bila berlaku kebakaran di sekolah. Aktiviti yang digunakan beliau adalah hanya menjawab soalan pada lembaran kerja dan tidak memenuhi keperluan pentaksiran bilik darjah. Beliau juga mahu terus kekal dalam melaksanakan PDP-nya dengan tanya cara menerang dan menjawab soalan. Namun, selepas mendapat bimbingan instruksional, beliau telah menulis objektif PDP-nya yang baru, iaitu dapat menyelamatkan diri melalui laluan kecemasan yang disediakan berpandukan plan kebakaran secara berkumpulan dalam simulasi. Beliau juga telah menggunakan aktiviti simulasi yang boleh melibatkan semua murid dengan aktif. Pada penghujungnya, beliau sanggup dan gembira menggunakan aktiviti penting lain yang dicarangkan dalam buku panduan PBD kerana aktiviti-aktiviti itu dapat melibatkan semua murid dengan aktif seperti main peranan, permainan dan projek kecil. Perbincangan. Sejauh manakah bimbingan atau coaching secara umumnya dapat menggalakkan seorang guru menjadi mahir dalam merancang dan melaksanakan PDP yang bermakna? Mengikut Morris pada tahun 2000, beliau menyatakan bahawa bimbingan sebenarnya memiliki impak positif ke atas sesebuah organisasi, iaitu memotivasikan serta membantu pekerja mencapai objektif. Dalam refleksinya, guru juga menyatakan bahawa kini beliau sering termotivasi untuk menggunakan main peranan, kuis, lakonan dan permainan dalam sesi PDP beliau. Malah, beliau mengatakan bahawa pencapaian objektif PDP berlaku dengan mudah
bila menggunakan main peranan dan permainan serta murid dapat mencapai TP yang diharapkan dengan mudah. Beliau mengaku bahawa murid kelihatan lebih faham akan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tersebut dalam aktiviti interaktif yang telah digunakan, dan bukan itu saja, murid juga dapat kaitkan kemahiran itu dengan dunia yang sebenar. Dapatan temu bual pula dengan ketua panitia membuktikan bahawa selepas modeling dilakukan, ketua panitia mengatakan bahawa guru RBT tersebut telah berbincang dan dengan rela ingin melakukan sesi PDP di hadapan ketua panitia RBT pada tarikh yang ditetapkan. Guru juga mengatakan bahawa beliau ingin menggunakan simulasi menyelamatkan diri melalui laluan kecemasan yang disediakan berpandukan plan yang telah disediakan oleh ketua panitia semasa melakukan modeling. Yang kedua, sejauh manakah bimbingan instruksional atau kitaran bimbingan instruksional Gym Night, The Impact Cycle, dapat menjadikan guru mahir merancang dan melaksanakan PDP yang bermakna dalam PBD. Knight pada tahun 2000 mengatakan bahawa dalam The Impact Cycle, pembimbing instruksional harus melaksanakan bimbingan 3 peringkat, iaitu mengenal pasti, belajar dan meningkat untuk menggalakkan peningkatan dan penambahbaikan dalam PDP. Analisis dokumen, iaitu analisis terhadap rancangan pengajaran harian, menunjukkan bahawa sebelum menerima bimbingan, penulisan objektif PDP dalam rancangan pengajaran harian yang awal hanyalah dapat memahami bagaimana menyelamatkan diri bila berlaku kebakaran pada lembaran kerja. Aktiviti yang digunakan hanyalah menjawab soalan pada lembaran kerja. Aktiviti lebih interaktif yang dapat melibatkan semua murid secara aktif tidak digunakan oleh guru. Tapi, selepas mendapat bimbingan, penulisan objektif PDP dalam RPH lebih berfokuskan kepada pencapaian murid-murid dan juga dapat sasarkan terhadap pencapaian TP bagi sesi PDP tersebut. Aktiviti yang lebih interaktif telah digunakan, iaitu simulasi. Temu bual yang dibuat terhadap ketua panitia RBT menunjukkan pada peringkat meningkat sesi PDP yang dilaksanakan guru di hadapan ketua panitia pada tarikh yang ditetapkan, guru itu telah melaksanakan sesi PDP-nya dengan perasaan seronok sekali. Dan bila guru berbincang dengan ketua panitia, guru mengatakan bahawa simulasi menyelamatkan diri itu memang merupakan satu aktiviti yang cukup seronok dan semua murid telah mengambil bahagian secara aktif. Beliau sendiri mengatakan bahawa selepas ini beliau memang ingin gunakan semua jenis aktiviti yang telah dicadangkan dalam buku panduan PBD. Secara kesimpulannya, kajian ini dengan jelasnya membuktikan bahawa bimbingan instruksional The Impact Cycle yang merangkumi peringkat mengenal pasti, belajar dan meningkat, guru RBT yang dibimbing dengan bantuan ketua panitia RBT dapat kenal pasti kelemahannya sebagai pengamal PBD dan beliau sanggup belajar dari teguran dan modeling ketua panitia RBT dan pada akhirnya dapat melaksanakan sesi PDP yang merangkumi elemen-elemen PBD serta sesi PDP guru itu menjadi lebih bermakna. Maka ini membuktikan bahawa bimbingan instruksional The Impact Cycle yang merangkumi 3 peringkat, iaitu peringkat kenal pasti, belajar dan meningkat dapat menjadikan seorang guru mahir dalam merancang dan melaksanakan PDP yang bermakna dalam pentaksiran bilik darjah. Terima kasih.